Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan sambung dengan 1.4, iaitu physical and chemical change. Okay. At the end of this lesson, so students should be able to describe the physical and chemical change and give some example lah. Okay. Dan berserta dengan contoh. Right. So kita tengok physical change. So sikit sahaja untuk physical and chemical change. What is physical change? Perubahan fizikal. Okay. Physical change is a type of change where the physical properties of matter change. Physical properties ataupun sifat fizikal dia berubah. Okay. So macam mana kita nak tahu? Boleh kita, yang pertama kita lihat daripada segi perubahan state of matter. Okay. Keadaan jirim. Maksud dia daripada pepejal kepada cecair. Okay. Daripada cecair kepada gas, daripada gas kepada solid, solid kepada patah balik kepada gas, macam itulah. Okay. So perubahan state of matter. Ataupun yang kedua, perubahan daripada segi bentuk. Okay, bentuk asal dia mungkin petak dan berubah jadi bulat. Right. So dia tidak ada melibatkan perubahan daripada segi komposisi bahan. Okay. Contoh kalau formula asal dia mengandungi H2O, and then mungkin cuma dia berubah daripada segi fasa, mungkin daripada ais, daripada solid dia berubah kepada water. Okey, daripada ais berubah kepada water. Okey, so formula dia tetap sama. Maksudnya dalam ais H2O, cuma dalam bentuk solid dia berubah kepada air. So still dalam, maksudnya still formula yang sama. Okey, cuma berubah daripada satu fasa solid kepada liquid. So itu maksud perubahan daripada state of matter. So kita tengok perubahan changing state of matter. Okey, perubahan keadaan jirim. State of matter, keadaan jirim. So kalau kita lihat daripada sini, daripada solid, so dia berubah kepada gas. So ini adalah proses yang terlibat. Okey, sublimation. Okey, sublimation. And then from gas convert into to liquid, gas to liquid, the process is condensation. Condensation. Liquid kepada gas, liquid kepada solid, freezing, and then daripada solid kepada liquid, melting, liquid kepada gas, okay, evaporation, okay, and then gas kepada solid, deposition. So ini adalah perubahan-perubahan yang melibatkan physically. Seperti saya beritahu tadi lah contoh dia. Kalau contoh daripada ais, formula dia masih H2O, cuma fasa dia adalah solid. Bila dia berubah, bila dia melt ataupun melt dia mengalami proses melting, jadi dia akan berubah menjadi H2O, tetapi fasa dia adalah liquid. Okay. And then bila kita bekalkan lagi haba, ataupun bila dia serap haba, okay, apabila serap haba, so dia akan boiling. Okay, evaporation ni boleh juga kalau kita bagi namakan dia sebagai boiling lah. Boil, proses boiling, right? So sama juga dia akan absorb energy dan dia akan menyebabkan H2O daripada fasa liquid berubah menjadi water vapor, ataupun H2O juga, cuma dalam fasa gas. Jadi kalau lihat kat sini, so dia tidak melibatkan perubahan komposisi. So formula dia masih sama, H2O, cuma yang berubah hanyalah dia punya fasa, daripada solid kepada liquid, liquid kepada gas, gas kepada solid, dan seumpamanya lah. Okay, so itu adalah perubahan-perubahan yang kita namakan sebagai physical change. Okay, physical change. Right, so yang kedua, kalau kita lihat kat sini, chemical change. Okay, chemical change, perubahan kimia. Okay, ataupun boleh juga kalau kita nak namakan dia sebagai chemical reaction. Chemical change, sebab dia ada melibatkan perubahan komposisi.
Okay, chemical chain. Type of change where the chemical properties of matter change. Right. So macam mana kita nak identify dia akan produce a new substance ataupun a new product, menghasilkan satu benda yang baru lah. Bila tindak balas berlaku, dia menghasilkan satu bahan yang baru. So proses-proses yang familiar dalam chemical chain, yang pertama adalah combustion, pembakaran. Yang kedua adalah rusting, pengaratan. Yang ketiga adalah fermentation. So ini adalah contoh-contoh yang familiar lah. Okay, yang familiar. Okay, contoh dia, katalah kita ada carbon. Okay, carbon is one of the element yang banyak lah. So bila kita bakar pakai oksigen kan, so kita akan dapat CO2. Okay, maksud dia akan dapat satu benda yang baru lah. Initially cuma ada carbon, tapi finally kita dapat carbon dioxide. So dia akan form satu formula yang baru ataupun bahan yang baru. Okay, bahan yang baru. Okay, contoh yang kedua, katalah kita ada apa? Kita besi kan, besi, iron. So bila kita biarkan, dia akan mengalami satu proses oxidation. Oxidation juga memerlukan oksigen. So dia akan dapat satu benda yang baru, iaitu iron oxide. Okay, iron oxide. Okay, iron oxide. Right. So kat sini, kalau kita lihat, dia akan form a new substance, form a new product. Okay. Initially reactant dia cuma ada besi, and then pada produk dia ada iron oxide. Okay, iron trioxide. Right, so dia akan form a new substance. Okay, so kita lihat kepada contoh-contoh ataupun latihan. Baik, kita lihat contoh soalan. Okay, classify each of the following properties of matter as physical change or chemical change. Okay, number 1, 2. Okay, kalau kita tengok number 1, nombor 1 lah. Okay, two chemical are mixed together and a gas produced. Okay, ada dua bahan kimia dicampur dan a gas is produced. So kalau kita tengok kat sini, ni dia punya keyword dia. A gas is produced. That means dia akan produce a new product lah. A new product, dia akan menghasilkan satu benda yang baru. Jadi kalau benda yang baru, maksud dia adalah chemical change. Okay, so itu key dia. Okay, number 2, a bicycle change color as it rust. So rusting sama juga. So ini adalah dia punya key dia, keyword dia, rusting, pengaratan. Okay, so pengaratan juga melibatkan physical change. Right, physical change. Okay, nombor 3. Nombor 3, kalau kita tengok kat sini. Okay, a solid is crushed to a powder. Okay, solid, pepejal, crush to a powder. So, jadi powder. Right? Jadi maksud dia, okay, dia tidak menghasilkan benda yang baru. Powder ni bukan benda yang baru. Cuma dia berubah bentuk. Seperti tadi kan, salah satu daripada physical change adalah dia berubah bentuk. Okay, dan mungkin daripada satu benda yang lebih besar ditukar kepada benda yang lebih kecil. Okay, mungkin batang yang panjang ditukar kepada batang yang pendek. Benda yang bulat juga menjadi petak. So dia adalah physical change. Okay, next, two substances are mixed and light is produced. Okay, so key dia kat sini. Light is produced. Dia menghasilkan satu benda yang baru. Okay, ada satu cahaya dihasilkan. Maksud dia melibatkan satu tindak balas lah. Tindak balas kimia. Jadi dia adalah chemical chain. A piece of ice melt. So kamu tengok kat sini, dia punya key dia adalah pada
key dia adalah pada melting. Okey, melting. Kalau ikutkan, kalau kamu baca sampai sini saja, maka kita akan anggap dia adalah physical chain lah, sebab dia cuma melibatkan melting. Tapi bila kita tengok ayat seterusnya, dia ada react, react with sodium. Maksud dia kalau ikutkan ais ni, dia melebur menjadi liquid dan dia bertindak balas dengan sodium. So tindak balas dengan sodium, air bertindak balas dengan sodium, dia akan menghasilkan hydrogen gas. Okey, so dia akan form new substance lah. Jadi dia adalah chemical chain. Okey, so dia adalah chemical chain. Okey, mixing salt and pepper, mixing, campur garam dan juga lada. Jadi adakah tindak balas berlaku? So saya rasa tidak ada tindak balas berlaku lah. Okey, so dia cuma adalah physical chain. Tidak ada tindak balas berlaku. Dia adalah physical chain. Then chocolate syrup is dissolving. Sama juga key dia adalah di sini. Keyword dia adalah di sini, dissolve. So larut. So jadi dia cuma melibatkan physical chain. Dan finally marshmallow is toasted over a campfire. So ini akan menghasilkan satu tindak balas. Jadi dia adalah chemical chain. Okey. So boleh cuba dengan soalan-soalan yang seterusnya.